Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, alhamdulillah. Suara jelas insya-Allah. At any point yang rasa ada tertrigger soalan apa-apa, boleh terus indicate nak tanya. Sebab biasanya kalau kita simpan nanti dia akan lupa dan dia tergantung begitulah. Dan sebab sesi ni any session of quote on quote kata nama mind setting untuk landasan kepada satu benda kena buat, biasanya dia critical lah, walaupun dia sebenarnya taklah complicated, tapi dia critical supaya kita kemudian nanti insya-Allah akan terpandu. So sekiranya ada benda yang unresolved, might as well terus menerus di-resolve insya-Allah. Now, so anda nak mulakan dengan satu persoalan lah. So siapa kita sebenarnya ni kan? And kalau kita tanya spontan diri kita benda ni, kita akan perasan kalau kita compare jawapan lah, maknanya kita tanya diri kita sendiri dan kita compare yang lain, apa jawapan pada diri sendiri. Ini bukan untuk jawab kepada orang, untuk jawab kepada kita. Kita akan perasan possibility yang tertentu lah. Adakah first spontaneous reaction kita related dengan fasa, contohnya apa belajar, kerja, apa kan, saya engineer, saya student, etc. Oh, saya ni anak Selangor dan sebagainya. Sampai dah. Boleh ke ni? Ke dah? Nanti boleh sambil-sambil lah. Boleh sambil-sambil. Jangan risau. Saya je lah. Tak boleh nak. Nanti kata sembuh-sembuh. Ada orang akan relate dengan berbagai aspek lah. Saya entrepreneur dan sebagainya. Mungkin juga ada yang kata saya seorang Muslim dan sebagainya. Now, ultimately tak tahulah kalau ada orang yang dia kata saya seorang yang kacak lagi macho, tak tahulah kalau ada begitu kan. Sebab yang itu bukan, kalau siapa jawapan yang kita perasan ke arah itu sebenarnya bukan itu bukan kita, itu apa yang Allah bagi kepada kita pada ketika ini. Bukan apa yang kita usahakan, bukan apa yang kita put effort into, bukan apa yang kita become dan sebagainya. Kalau kita kata kerjaya dan sebagainya, masih boleh lah kita kata, sebab that's what we put our effort into and achieve. But hopefully ada yang lebih ultimate dari situ, ialah kita ni di mata Allah SWT siapa who are we in the eyes of Allah SWT. So hopefully that's the first starting point lah. Dan semua yang kita buat, saya ahli JKD, saya ahli harmoni, saya pendakwah, saya lecturer dan sebagainya, tu manifestasi spesifik kepada siapa kita dipanggil Allah SWT, right? Dan harapnya siapa kita kata aku di mata Allah ini match dengan apa yang Allah nak daripada kita lah. Bukan maksudnya yang diharapkan something, yang di expect something, kita pergi ke arah yang lain. Sejarah tahu tak, ada je manusia yang dia rasa dia contribute, kalau kita kata dalam konteks dunia, dia contribute kepada seseorang. Contohnya, saya nak jadi anak yang baik kepada mak saya nak menyumbang kepada mak saya, tapi dia tak sedar rupanya expectation dan harapan mak dia dengan apa yang dia cuba bagi tu amat tersasar. Contoh apa contohlah, kalau kita tengok drama, mak ni tak ni, saya dah berusaha untuk mak saya bagi duit tiap-tiap bulan sebenarnya. Rupanya mak dia bukan nak duit tiap-tiap bulan tu, mak nak tengok kau. Faham kan? Dia rasa dia dah menyumbang banyak. Aku bagi kat mak aku kan, tak bersyukur sungguh mak aku, contoh kan. Tapi mak dia kata itu bukan apa yang aku nak. So dia ada mismatch yang kadang-kadang kita shock sendiri. Yang kita risau kalau dengan Allah pun begitulah. Kita buat ini untuk Allah, tapi pada Allah siapa nak benda tu kan? Aku nak benda lain. So that's the persoalan besar yang kita kena sentiasa contemplate. Kebiasaan orang bermula dengan titik yang bagus, yang betul. Contoh kita ambil mak tu, macam kita kata, mak saya perlu pergi ke bandar, ke KL untuk bekerja dan sebagainya sebab peluang di sana. Tapi over time biasanya once kita absorb ambition yang lain, kadang-kadang benda yang dengan mak tu they tend to be more kepada justification rather than the actual reason lah. So harapnya kita dengan Allah tidak begitu. Now, so anak-anak membawa kita kembali kepada apa yang Allah declare dalam Quran, beberapa benda, tak banyak, tapi kita akan fokuskan
kepada yang hopefully insyaAllah akan relate dengan apa yang kita buat di JK ini secara spesifik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. InsyaAllah ayat ni tak asing bagi sesiapa yang ambil SPM kot. Tak tahulah, rasanya ayat-ayat macam ni, ayat yang budun, ayat khalifah ni rasanya even standard syllabus lah sekarang kan. Bukan sekolah agama pun pernah dengar. Kita tak cakap aplikasi, kita tak cakap kefahaman, tapi at least pernah come through benda ni. Of course Allah declare nak jadikan khalifah. Allah tak guna word an-nas, manusia as physical manusia, tetapi functionnya khalifah. Dan dalam surah Al-Baqarah, ini awal surah Al-Baqarah ayat ke-30. Dalam surah Al-Baqarah tu satu tema penceritaan yang panjang tentang khalifah ni sepatutnya buat apa. Bermula dengan right after ayat ni, ini Allah cerita pasal khalifah yang pertama kan. Allah cerita Nabi Adam, lepas tu Allah siapkan dia dengan mengajar something, etc. Dan onwards, Nabi-Nabi yang lain yang menggalas tugas khalifah. Dan specifically ada kisah Bani Israel yang panjang yang diberi tugas khalifah, tapi kita tahu apa yang jadi kepada mereka. Until the middle of the surah, kita akan jumpa ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Now, ana skip lah cerita kupasan panjang apa konteks ayat ni dan sebagainya. Sebab kalau kita baca tu dia kena faham konteks lah, apa kenapa cerita perubahan kiblat tu signifies kita sekarang elected as the middle nation, umat pertengahan. Tu satu konteks. Tapi kalau kita buka tu sesi ni jadi panjang lah. So dan mostly rasanya pernah dengar dah benda tu. Kalau tak, ada recording yang boleh di refer kalau siapa yang perlu. Kalau nak sembang setepi lepas ni pun boleh, tak ada masalah. Now, keyword kat sini, bila kita kata kita ni Allah declare sebagai bila kata kum tu kamulah, insyaAllah umat Islam Islam bermula ketika ayat ni turun, para sahabat dan onwards tabi'in, tabi'in, dan insyaAllah kita masih menggalas benda yang sama. Dia punya keyword dari segi fungsi ialah syuhada 'alan nas, syuhada 'alan nas, menjadi saksi kepada ataupun ke atas manusia. So soalan besar adalah, adakah kita dah melaksanakan tugas saksi itulah kan? Saksi ataupun witness, fungsi dia ialah dia kena testify ataupun bear witness terhadap sesuatu. So dalam konteks ni kita kena bear witness terhadap kebenaran Islam. Bila kita cakap macam tu je pun dia tak dapat lari dari cerita dakwah lah. But that's basically what we are testifying for ataupun bear witness for. Kalau bahasa Melayu kan dia translate aku naik saksi. Aku naik saksi, asyhadu kan. Right. Kalau kita reverse sedikit kita nak tengok, kita dah sebut tadi Bani Israel dia dapat tugas yang sama tapi Allah cerita dalam penutup kisah Bani Israel tu, hampir pertengahan surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Okey. Nah, Ana sengaja tak letak translation kat sini sebab nak melatih semua kena pick up dan membiasakanlah dengan word-word ni. Kalau tak, boleh tanya je kalau word tu apa, boleh tanya. Waman azlam, siapakah yang lebih zalim? Memang kata syahadah indahu minallah kan. Siapa yang menutup basically syahadahnya. Maksudnya mereka telah diberi kebenaran tapi dia tutup benda tu Satu, dia tak amalkan, keduanya dia tak sebarkan. Bani Israel Siapa lebih zalim dari itu? So Allah dah declare itu kezaliman yang paling zalim lah. In other words maknanya adakah orang yang lagi zalim daripada orang yang dapat kebenaran tapi dia tutup, dia tak share dengan, kalau kita relate dengan kita, adakah orang yang lagi zalim yang dia dapat Islam dia tak share pun dengan non-Muslim friends? How apa zalim apa bahasa Inggeris? How cruel tu susah, word tak ada. Tak apalah. Tapi siapa yang lagi zalim, macam kalau kita betul yakin okay, what are the possibility of kita tak willing ataupun tak eager to share? Dia ada dua possibility je, conceptually dan logically One is kita pun tak confident benda tu betul ke tak betul, bagus ke tak bagus. Kedua, kita tak peduli orang tu lah. Contoh, kalau ada member kita tengah jalan somewhere,
Kita tu kat depan tu ada lubang besar yang memang kalau dia tak perasan, dia akan jatuh, cedera Contohnya kat hutan ke apa, dia tertutup dengan daun-daun tapi dia akan jatuh. So kalau kita tak cakap, kita nampak, kita biar. The only two possibilities. Satu, kita tak confident, rasa boleh kot dia jalan ni. Kedua, lantak dia lah So kalau yang lantak tu lah jahatnya tu So kalau kita tak share Islam ni, dia jadi ada dua soalan je lah. Kita tak confident ke betul ini jalan penyelamat di akhirat? InsyaAllah dia boleh selamat juga, kafir-kafir pun. Adakah itu? Kalau itu kita kena banyak hopefully yang tafakuh din apa semua tu menyatakan benda tu lah, keyakinan pada hakikat tu kan. Kedua, memang kita jahat ke kan? Oh, dia nak pergi neraka tu, biar dia. Tak ke orang tu zalim dan jahat Right. So dia relate ke sini lah, dan dia relate juga dengan kita sebab lepas ayat ni Allah sebut apa? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. So penutup cerita Bani Israel ni basically bila Allah kata okay, their legacy is gone, dia orang ni gone case. Tilka ummatun qad khalat, dah habis cerita dia, nak shift ke dengan dan laha ma kasabat. Bagi dia orang apa based on apa yang dia buat lah, dan Allah shift bagi kamu apa yang kamu buat pula Dan kalau kita continue surah Al-Baqarah tu, now apa yang kamu kena buat tu, the whole of second half surah Al-Baqarah tu banyak ayat-ayat hukum berlambat-lambat kat situ. This is what you need to do. So dalam sesi ni kita tak cover benda tu, tapi dia essentially semua tu akan become point-points yang perlu dibuat under tugas syahadah yang besar tu. Maksudnya how do you become witness kepada kebenaran Islam dengan semua pengamalan tu lah. Dan kita tahu pengamalan tu ada 4 level. Kalau siapa yang dah pernah dengar ada ayat-ayat yang bersifat macam kutiba alaikumusiyam, your personal relationship dengan Allah SWT. Ada ayat yang kutiba alaikum yang al-wasiyah tu kan, iza hadara ahadakumul maut, kalau ada harta wasiat, kita punya relationship dengan manusia yang lain. Ada ayat yang kutiba alaikumul qisas, which is menegakkan sistem-sistem yang Allah dah bagi untuk kesejahteraan negara. Dan ada kutiba alaikumul qital, yakni dalam konteks sekiranya ada negara lain, negara kufur yang menentang Islam, ataupun ada rakyat di negara itu yang belum dapat mesej Islam, sekiranya peperanganlah jalan the only way untuk membolehkan Islam sampai ke situ, it's your duty, right? So dia ada 4 level duty dalam surah Al-Baqarah kalau kita tengok kat situ tu 4 sampel ayat yang kebetulannya Allah guna word kutiba, diwajibkan 4 level of duty untuk 4 tugas tu 4 level tugas yang sama, right? So having understand all of this, hopefully kita realise lah. So kalau kita kata kita lah khalifah, maknanya Allah kata nak jadikan khalifah, dan kita kata kita nak play the role of khalifah from the functional punya perspektif, kita lah syuhada ala nas, kita lah saksi kepada kebenaran Islam right? Hopefully itu starting point. That's who we are. Dan harapnya dalam mana-mana tugas yang kita buat, be it saya sebagai lecturer, sebagai student, sebagai ahli jawatankuasa mana-mana, projek mana-mana, we try to play that role as best as we can. How can we testify inilah benar, membuktikan dan membawa dia memimpin mereka. Now on top of that, mungkin some of us macam kita cakap tadi lah, perlukan motivasi, dan Akh Razin dah sebut contoh-contoh ayat motivasi. Sebenarnya dalam Quran ni full of motivation kalau kita tadabbur lah kan. Sebab memang kalau kita tahu Nabi SAW dan para sahabat struggle, dan ayat Quran itulah yang memberi motivasi harapnya kita dah dapat bit by bit di pagi ni. Tadi dah kongsikan ayat Quran rasanya, so anak nak bawa just hadis lah, contoh hadis satu hadis, fa wallahi la ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairun min humurin na'am. Dia ada beberapa hadis lah, ada yang khairul laka dan sebagainya. Okey, demi Allah, seandainya Allah bagi hidayah dengan sebab kamu, seorang lelaki ataupun seorang, khairun min humurin na'am, lebih baik daripada unta merah. Lebih baik daripada unta merah. Now kalau nak tanya unta merah tu, kita kena sama kemudian lah, but in short manifestation dia ialah lebih baik daripada apa-apa aset kategori yang you idamkan lah. Maksudnya that is the significance of unta merah back then, right? Maksudnya kalau kita mengidam nak ada mansion yang ada tasik ke apa benda, Allah kata Allah bagi hidayah kepada seorang pun is much better than itu so what more kalau banyak orang, insyaAllah. So hadis begini adalah something yang sepatutnya men-trigger kita untuk dapatkan benda tu lah kan, because ganjarannya cukup banyak sekiranya Allah beri hidayah dengan sebab kita dengan sebab kita. Of course hadis tu very clear siapa yang bagi hidayah, bukan
Allah tak kata siapa yang mampu bagi hidayah, sebab tak ada manusia yang boleh buat benda tu, hatta Nabi SAW pun. Tetapi Allah kata siapa yang menjadi asbab, dengan sebab kamu Allah bagi hidayah. So hopefully we dream of that, insyaAllah. Dan dia relate direct dengan tugas tadi. Sekiranya kita play our role of syuhada, manifestasi dia memang kita nak orang dapat hidayah lah. Kedua, satu lagi hadis. Ini potongan hadis, separuh hadis. Man sanna sunatan hasanah fa'umila biha ba'dah kana lahu ajruha wa mislu ujurihim min ghairi ay yanqus min ujurihim syai'a. So basically siapa yang memulakan satu sunnah yang baik, sunnah hasanah, fa'umila biha ba'dah, dan ada orang ikut amal tu ataupun trend itu lepas tu, dia akan dapat pahala seperti mana orang yang melakukan tu tanpa mengurangkan pahala dia sedikit pun. Of course, kalau kita nak bincang hadis in full, dia ada sambunglah man sanna sunatan sayyi'ah juga. So itu adalah peringatan bagi orang yang menjadi influencer zaman sekarang lah. Siapa yang buat trend-trend yang mengarut dan buruk tu, dia akan kutip dosa tanpa mengurangkan dosa yang ikut. So bergantanglah siapa yang famous dan buat trend-trend yang mengarut. So itu satu reminder kan. Tapi from this perspective, yang kita nak ialah kita nak buat trend yang baik dan kita nak ramai yang ikut, insyaAllah. Now to combine all this, kalau kita kata siapa yang Allah bagi hidayah seorang pun ganjarannya cukup besar. Dan apa yang kita cuba kat sini, kalau nak retik kemudian nanti in technical words, ialah kita nak menjadikan benda tu trend. Maknanya trend, maknanya ramai orang berminat tu dakwah, termasuk dakwah non-muslim atau dakwah yang sedia muslim dan sebagainya. Maknanya orang yang memulakan trend itu dan menghasilkan banyak tu, maknanya dia akan jadi multiple yang lebih banyak. So hopefully kita become very motivated untuk menghasilkan trend tu lah. Maknanya hopefully by kita dah meninggalkan UAE lama pun, kita masih ada trend yang kita start off yang masih menjadi trend. That's the best case scenario lah. Dulu side story. Dulu anak punya parent ayah MCKK, mak TKC. So dua-dua ni dah pergi fly ke UK, saya lahir ke situ bila dia kahwin. Nak ceritanya, dalam dia orang selalu bersembang kan, sembang, kita anak ni dengar je lah kat belakang. Salah satu sembang tu, masa tu timbul ada kes bully lah dekat TV kan, kes bully. Tu mak nak tanyalah kat ayah kan, oh dulu abang masa kat MCKK, sebab dia antara batch yang agak awal MCKK, ada bully kan. Dia kata sampai tak adalah cerita panjang macam sampai sekarang ada bully macam tu lah. Kata, abang yang start dulu ke? Kan panjang tu dosa tu. Saham tu panjang. So kadang-kadang kita tak fikir benda tu. Kita start trend ataupun kita continue trend tu, dia ada implikasi yang panjang. So kalau kita continue trend-trend yang buruk tu, kena bertaubat satu. Tapi sebab based on hadis macam ni, kita kena stop orang yang kita pass over supaya kalau dia kata dia degil juga nak continue, hopefully kita dah terbebas lah daripada chain of dosa tu kan. So itu satu reminder lah, untuk kita, insyaAllah. Of course yang kita kena kejar trend-trend yang baik. Lagi banyak kita start dan sambung, lagi banyaklah pahala, insyaAllah. Kita nak jadi orang yang di akhirat bila buka buku amal tu terkejut dengan, oh banyak amal soleh ni kan, dari mana datang. Kita tak nak yang, kenapa banyak dosa ni kan, kau lah yang buat trend TikTok tu kan. Anyway, so itu motivation dan siapa kita, hopefully, insyaAllah. Now kita kembali kepada dunia nyata. Bukan dunia, maknanya let's take a look at our reality. Anda memula dengan agak besar tapi tak sebesar mana di Asia Tenggara. Now, kita alhamdulillah kita lahir di Malaysia, dan sahabat-sahabat kita yang lahir di Indonesia especially, dan mungkin Brunei, kita akan lahir dalam perception yang tertentu sebab kita duduk di negara Muslim majority. Tapi kalau kita zoom out di Asia Tenggara, sebenarnya Muslim minority. That is a fact, betul tak? Does that trigger anything in you? Ada terasa apa ke? Lantaklah siapa suruh lahir dekat Thailand. Kan? So dia balik kepada yang zalim tadi lah. So ini gambaran yang real dan from our, boleh saya cakap our ni maknanya the level ikram yang maknanya beyond IPT ni, this is a serious concern dan tugas yang real dan memang dari segi strateginya memang kita menstrategikan sungguh-sungguh lah untuk cover negara-negara yang di sini. So ada orang-orang ikhwah-ikhwah yang memang di-assign untuk negara tertentu lah, Laos, Thailand apa semua tu, dan memang actively siapa yang memang minat arena ni, maknanya
macam yang Razin sebut tu lah, dia punya first stage tu ialah macam mana kita nak jadi capable pendakwah. Sebelum jangan minta saya nak pergi Thailand lah tu, tak tiba, dia bukan kita nak melancong kan, kita nak actually function dan perform dan menghasilkan hasil. So benda ni sedang giat dilakukan, cumanya realitinya memang tak cukup tangan. That's just the reality. Okay, so that's one snapshot of reality. Dan kenapa saya tak highlight lebih besar ni, sebab memang Malaysia dan Indonesia from kami punya perspektif memang ditugaskan untuk settlekan Asia Tenggara. Di benua lain dah sebenarnya ikhwan-ikhwan negara lain yang di-assign. So we have a big task here. Sebelum sampai ke situ, kita just tengok kat sini pun sebenarnya kita ada cabaran yang besar di Sabah dan Sarawak. Di dalam konteks Semenanjung ni, kita Selangor dan Johor lah yang agak advance sikit, ramai penggerak dan sebagainya ni memang di-assign di-assignkan sebagai macam negeri angkat lah. Tak silap Selangor kena jaga Sabah, Johor kena jaga Sarawak sini. Kebanyakan negeri lain di Semenanjung nak jaga diri sendiri pun masih struggle, so begitulah. Ini anda sebut specifically dalam konteks dakwah non-Muslim dakwah non-Muslim. So memang Sabah Sarawak memang memerlukan sumbangan yang besar lah dalam konteks untuk mengubah demografi di situ. So ni just nak cerita what's beyond dinding IPT dan nanti kita akan relate. So what's our role in all of this? Ni benda yang real, benda yang sedang berlaku, benda yang kita boleh observe apa current situation. Dan cumanya kadang-kadang kita tak fikir kita ada role di situ. Tapi kalau kita ambil ayat-ayat tadi tu, kita kena realize role kita, Allah akan tanya to that extent, apatah lagi mahasiswa. Mahasiswa ni from each batch yang lahir, normally mahasiswa adalah the cream of the batch, betul tak? Maknanya kalau di Malaysia ni every single year 500,000, 600,000 orang ambil SPM. So roughly that is the amount of satu batch lah. Dan lepas tu macam-macam jadi, ada yang dah terus kerja, ada semuanya. But bagi yang masuk IPT ni biasanya expectation, harapannya ke situ. So kalau kita yang kat level ni pun tak buat kerja, dan harapannya nak pergi ke mana So that's the reality. So kita kena realize. Now kita ambil konteks Malaysia sikit berapa persen kalau Malaysia punya konteks, berapa persen Muslim, berapa persen non-Muslim? Roughly 60-40 roughly Now untuk mudahkan congak, kita katalah kalaulah 50-50 pun untuk mudah perbincangan of course 60 dia akan lebih lagi lah, tapi kalau 50-50 pun sepatutnya dakwah tu mudah kan, theoretically. Maknanya seorang dakwah seorang settle satu negara, betul tak? From ratio wise, kalau kata kat Malaysia ni 50% Muslim, non-Muslim, okey, setiap seorang just follow up seorang je. Tapi kenapa kita rasa mana ada macam tu? Sebab apa? Sebab majority Muslim tu dia tidur, dia baring. Mungkin dia baik, dia pergi masjid apa semua tu, tapi dia tak berperanan. Itu yang menyusahkan tu. Maknanya yang actually berperanan tu sedikit Dan from this gambaran kita kena realize bagi orang yang self-centered, dia fikir diri dia je, dia kata aku kan dah baik. Tapi from this gambaran, dia masalah sebenarnya. Dia menyusahkan orang sikit yang buat kerja tu, yang nak kena cover ramai. So ratio dia amat, ni bukanlah 2-3 sebenarnya, ratio ni nak lukis tak cukup gambar lah yang tidur tu kan, tak buat kerja ni. Dan yang lagi satu yang menyusahkan pula ialah bila kita kata pendakwaan kita Islam ni baik, buat jadi orang baik dan sebagainya, ada pula Islam yang tunggang langgang macam tu kan. Dia kata, tapi Muhammad tu Islam kan, kenapa dia masuk berita? Okey, dulu adalah kat Malaysia ni ada revert yang banyak jadi pendakwahan. Some of their story tu dia cerita memang kenapa susah dia nak convince family dia Islam ni baik. Sebab family dia bila tengok berita, kerana orang Melayu kita ni bila buat jenayah tu lah, especially jenayah macam sumpah mahram apa semua ni, masa tu lah pergi mahkamah pakai kopiah lah apa kan. Dia kata, yang terbayang Islam itu lah, orang Islam balik-balik macam tu kan. So dia menyusahkan dakwah tu. Now bila kita cakap macam ni, dia jadi ada 3 benda serentak yang kita akan perasan, kita kena buat apa ni kan. Satu, dakwah non-Muslim yang kita sebut awal tadi tu. Kedua, nak kena kejutkan orang yang tidur ni, buat kerja. Dan ketiga, bantu yang tunggang langgang ni jadi Muslim yang sebenar lah, untuk menghilangkan fitnah itu. So from realizing hakikat ni je, kita dah perasan, ada 3 kerja serentak yang kena buat. Dan kerja yang memerlukan ramai orang buat setiap satu tu Right. So yang anak nak bawa ni ialah let's have a real talk to implicate real change. Kita bukan nak bersembang kopi dan ni lah siapalah kan. Kita nak actually, so kita nak kena buat apa Now
Macam mana cakap tadi, Malaysia memang kita perlu resolve. Ni belum nak cakap semalam, kalau dalam daurah semalam anda tanya juga siapa yang serius nak laksanakan syariat Islam sepenuhnya di Malaysia. That's another dimension of discussion, tapi dia relate kepada conclusion yang sama. Siapa yang real nak menjadikan Islam ni betul-betul laksanakan syariat Islam? Satu real challenge yang di realize oleh pendakwa-pendakwa selama ni ialah demografi Malaysia ni amat unik berbanding kebanyakan Muslim majority country yang lain. Malaysia dengan Indonesia lah basically. Sebab kita majority CP. Bukan macam Mesir 90% Muslim, 99% ke apa. Bukan macam, faham ke? Kita macam almost half non-Muslim. Hence dia tak semudah itu kita kata jom kita laksanakan syariat sebenarnya. So yang dia akan ada penentangan bukan kerana jahat ke apa, tapi sebab memang itu bukan nilai dia kan. Dia berbeza dengan kalau kita ke negara Arab yang sebagainya. Dia cerita lain So bagi orang yang serius kata saya nak make sure syariatul laksana tu, isu demografi ni perlu diselesaikan. Hence kalau from our side memang ada target nak merubah daripada 60% tadi ke 80% by berapa puluh tahun, 10 tahun, 20 tahun Maksudnya berjuta orang yang perlu diislamkan tu. So siapa yang sembang Hidayah Center memang dia orang buat week in week out, memang buat effort. Tapi memang nak sampai juta-juta tu tak cukup tangan lah. Kalau kita tanya dia memang tiap-tiap minggu ada orang masuk Islam. Itu belum nak cakap, so siapa yang nak santun, siapa yang nak ajar ada orang. Kalau kat sini yang paling dekat Ampang Jaya punya pejabat memang ada, kalau Gombak ni baru nak start kan. Tapi Ampang Jaya memang ada actively ada mu'alaf punya kuliah dan sebagainya, dan itu pun tak cukup tangan So siapa yang asatizah dan sebagainya nak menyumbang, nak mengajar benda-benda basic pada mu'alaf, amat dialukan kat sana. So lagi banyak dikencangkan dakwah tu, lagi banyak lah orang perlu support. Sebab kita bukan boleh dah masuk Islam alhamdulillah pandai-pandai kan, dia ekosistem tu kan ada. So nak mengubah demografi tu itu kerja besar So that KPI tu jatuh kepada Hidayah Center lah from kita punya perspektif dan strategi Right. Now saya nak bawa satu anekdot story lah, story personal. Satu ketika dulu masa tak ingat masa tu kat Mahalang mana cafe tu, sembang-sembang dengan student. Dan ada student ni tanya, "Bang, kenapa abang macam nampak buat kerja macam ni kan? Bukan UAE ni dah bagus ke?" Faham soalan dia tak first and foremost? Dia kata, UAE ni bukanlah teruk sangat, kenapa nak kena buat kerja macam ni kan? Now, kat situ Ana realize something cara kita fikir kita buat untuk apa tu memberi implikasi kepada cara kita fikir kena buat apa dan takat mana kena buat Sejawapan Ana secara jujur, Ana kata macam Ana cakap lah, Ana buat kerja di UAE ni untuk settlekan Malaysia dan Asia Tenggara. Hence dia kalau semua mahasiswa kat UAE ni dah baik pun tak cukup. Dia kena baik dan berperanan, dan lepas grad lebih berperanan Faham? So sebab tu kerjanya kita akan perasan lagi banyak So itu kalau pun semua dah baik belum nak cakap sebenarnya tu satu cerita lain. Tapi nak katanya even if dah baik tapi belum berperanan, itu masih masalah yang masih menuntut kerja yang berat kerja yang banyak right. So hopefully kita boleh start fikir macam tu lah. Maknanya jangan fikir sumbangan kita untuk just UAE ni jadi apa, tapi dia sepatutnya setiap IPT tu jadi core kepada ummah tu kan. So dia jadi macam the expectation dan KPI dia berbeza just daripada just kita short dalam IPT ni, dan kemudian dah grad the only thing yang remain ialah dulu pakcik masa UAE memang pernah Islamic punya program ni. Itu apa maknanya kan, dia kena macam mana pakcik jadi macam ni kan, masa kat UAE dulu lah. Faham the beza tu right. So balik kepada objektif based on this reality. Apa antara objektif yang kita nak capai Nah, bila kita balik kepada realiti ni kita baru cakap tentang konteks realiti Malaysia tapi dia boleh extrapolate lah kepada Asia Tenggara dan sebagainya. Bila kita cakap pasal yang ini dakwah non-Muslim, okey, yang bila nak highlight kat sini ialah harapnya kita makin terlatih untuk become very very objective oriented Maknanya apa-apa kita buat tu kita berdasarkan objektif. Now, ramai orang boleh buat claim macam tu tanpa sedar sebenarnya praktis dia tidak. Kita akan bagi contoh nanti So, kita berpandukan objektif, bukan kita ada objektif yang tertulis di atas kertas. Faham ke? Biasanya semua organisasi dia ada lah. Apa objektif korang? Jap kita tengok balik objektif kita dia bukan macam tu. Dia macam objektif tu yang drive everything that we decide and what we do Right. Dalam konteks dakwah non-Muslim, ada beza tak kalau kita kata
objektif kita ni kita nak buat program-program dakwah anak Muslim. Dengan kita kata objektif kita ialah nak ramai non-Muslim masuk Islam. Faham beza ke? Tak nampak? Maksudnya our mindset ialah success means ramai orang masuk Islam. Bukan success mean alhamdulillah kita buat 3 program semester ini. Faham beza? Sebab ramai orang dalam organisasi dia macam tu. Habis semester dia kata macam mana performance? Oh, kita buat 3 program. Masya-Allah. Apa maknanya tu kalau tak ada hasil di sebalik tu? Right? So kat situ yang datangnya kalau kita kata, oh kalau betul nak capai objektif ni kena 10 program. Oh kalau nak capai objektif ni kita tak payah buat program, kita just mendekati orang tu. Faham kan? Kita become very objective oriented. Dan kita akan bincang perincian dia lah. Similarly kalau kita kata kat sini nak kejutkan dakwah. So kita jangan berpandangan oh kita buat 10 program dakwah ke apa, tapi kita nak, so berapa orang yang kita berjaya kejut dan dia perform dan dia berperanan. So bila kita bincang apa, dia kena tertela ke situ what's our objective dan how we nilai benda itu kalau bantu yang ni pula samalah kan. Dan especially yang program macam ni, kebanyakan gerakan Islam di IPT, di mana-mana IPT termasuk DIA, amat jarang yang berjaya cater benda ni. Sebab kebanyakan program Islamik yang datang biasanya yang tidur-tidur ni kan, yang dah sedia baik untuk jadi lebih baik sedikit. Yang ni biasanya kalau kita buat program dia tak datang. So kalau betul kita nak target dia kena fikir luar kotak, tanpa kotak apa semualah. How to reach them. Because bila kita buat program yang ada ala-ala Islamik ataupun konon-konon tak berapa Islamik tapi ada agenda Islamik macam tu, biasanya dia orang akan sense dan biasanya dia orang jarang lah ke situ. So how to solve this one, dia memang kena ada perancangan yang lain yang how to get this dan dia punya KPI atau objektif dia bukan kita nak buat program ke mana, tapi how much of this category. Kalau dari segi operasi dia akan jadi mungkin kena define lah kot, berapa ramai yang tak solat 5 waktu jadi solat ke apa, berfasal tu kan. Sebelum ni pernah ada survey tu tau di UAE. Kalau kita dengar kat sekolah-sekolah biasalah survey berapa ramai solat 5 waktu kan. Tapi rasanya masa tu dia buat survey kat pelajar UAE tu pun mengejutkan juga, ramai yang tak solat 5 waktu full. Itu yang jujur jawab survey Ni malah kita kan. So of course from my personal experience UAE ni dia quite interesting sebagaimana kebanyakan sekolah agama, sebab appearance can be very deceiving. Kita bukan salahkan UAE pun, tapi nature institusi yang enforce keislaman naturally tak nak gelenggut ni, tapi macam kalau kita kata zaman Madinah tu, apa beza zaman Mekah dengan Madinah? Mekah tu tak ada orang nak mengada-ngada mengaku Islam kalau dia bukan Islam. Madinah menyebabkan ramai orang munafik sebab struktur Islam, dan orang yang tak nak Islam pun macam better dia pura-pura. So struktur macam sekolah agama ni dia men-trigger orang yang macam tu lah, maknanya appearance wise dia tampil something tapi dalamannya tak sabar nak tunggu grad supaya tak perlu lagi macam ni. Faham kan? Masa awal dulu anak tak berapa faham, sebab tu anak terkejut lah bila terjumpa sister yang kat luar tu, jap, kat kelas pakai tudung, kat sini tak pakai. Macam dia shocking, tapi bila realize yang hakikat, maknanya yang masuk ke sini bukannya syarat, maknanya kita bukannya tapis macam tu kan, maknanya dia dalam demografi yang berbagai. So that's hakikat. So macam mana nak tap into that yang mencabar lah, macam how do we understand siapa yang di mana, macam mana nak bantu, right? Bila kita cakap pasal tadi gagasan kampus harmoni dan sebagainya, okey, anak hidup dalam fasa, kalau siapa yang tahulah harmoni ni daripada tahun berapa, sebelum tu pernah ada iklan siswa, pernah ada karisma dan semuanya. So dah beberapa penjenamaan dan penjelmaan gerakan mahasiswa yang pernah berlaku all of this sebenarnya kalau kita tengok gagasan tu, dia untuk jadikan, dia bukan for the purpose of campus tau. Dia for the purpose of campus tu menjadi orang kata beaming light of the ummah ke apa. Sebab tu dia nak kena sampai level yang begitu Right, so samalah dengan kita bincang benda yang ini. Now, ada tak yang so far bila dengar anak cakap ni macam besar sangat cerita ni? Ataupun ada yang cakap macam tak warna Muslim kat UAE ni mana ada non Muslim? Ataupun apa kan? So kalau kita masih terfikir macam tu, dan anak-anak rewind balik lah, the original discussion kita ni ialah kita buat benda ni bukan untuk UAE tapi untuk Malaysia dan untuk Asia Tenggara at least. Faham kan? So dia jadi macam mindset kita ialah
Bukan bila ada non-Muslim depan mata kita baru kita nak fikir nak buat apa. Tapi maknanya kita tahu di Malaysia di Asia Tenggara ni ramainya non-Muslim yang perlu disantuni. Apa yang role kita boleh buat? By right, student UIA ni lah jadi jundi-jundinya yang keluar, dan bila grad actively buat benda tu. So itu in short contoh. Right, so remember kita ni very objective oriented dan kita kena clear objektif yang besar yang jauh Right. Implikasi dekat situ, ni contoh ni bukan nak ni, tapi how bila kita berfikir macam tu dia akan structure kepada apa yang kita cuba target Contoh kita cakap tadi from dakwah non-Muslim punya perspektif, hujungnya kita memang nak demografi tu berubah. Actually kalau kita kata shift of 20% rakyat Malaysia jadi Muslim, siapa yang matematik kat sini? 20% of rakyat Malaysia berapa juta? 1/5 kan? Berapa juta? Kalau Malaysia 30 juta, 20%? 6 juta. Kalau 6 juta tu kita bagi kepada 10 tahun lah, katakanlah lama 10 tahun nak capai. Berapa orang sehari perlu diislamkan? Boleh kira? Banyak kan? Dia bukan dia akan jadi setiap hari tu memang kena ada certain number. Dia bukan setiap minggu tu seorang, dia setiap hari. So you know how kan. Okey. Kalau betul kita nak ke arah itu, maksudnya kena amat ramai revert berapa juta tu lah. Kalau betul kita nak itu, prerequisite sebelum tu ialah ramainya pendakwah, betul tak? Dan kalau begitu betul kat situ, maknanya kat UIA ni sepatutnya melahirkan ramai pendakwah dan tak cukup UIA. So your mindset dah kena memang macam mana nak establish benda ni jadi functional ni yang boleh dieksport kepada semua IPT di Malaysia. Faham? So your ambition should be macam tu lah. Macam kalau UIA sebelum ni ada track record yang agak bagus bila dia share projek macam JMP, data penting, oh ni boleh buat. So that should be the vision. Kita tak akan puas hati just kita dapat buat certain program kan, tapi kita nak become the benchmark yang menjadi aspirasi kepada semua orang. Kita jadi trendsetter itu dan insya-Allah perubahan tu akan berlaku Right. So tu bila kita kata begitu, KPI dia akan jadi apa? Berapa ramai graduan yang dipendakwah dari semua IPT. So that's how far we want to go from that perspective Kalau dalam konteks ramainya Muslim yang tidur ni, so and dia lah berapa ramai Muslim mahasiswa kita yang berperanan. So sebelum tu prerequisite dia semua kena sedar lah peranan dia apa kan. Lepas tu macam tu kena ramai lah yang mengejutkan sampai orang bangun tu kan. Be it dari segi jumlah orang ataupun jumlah program, itu antum boleh decide. Dan juga again bukan hanya di UIA. So bila kata-kata apa KPI yang akan terbentuk, so dia akan kita nak tap into berapa ramai graduan yang actually function. Dan konteks ni dia agak umum lah, function in dakwah non-Muslim, dakwah Muslim, Islah, etc. Dan juga dari semua IPT. Lagi satu ialah kita nak at the end of the day tidak ada lagi Muslim yang jadi fitnah lah. Maknanya jadi source of tapi ya ke Muslim bagus? Tu orang tu maknanya jadi source of fitnah begitu kan. So ramai yang perlu disedarkan, kena ramai yang mengislahkan dan dia banyak PT. So similar So boleh tekan bahagian maknanya this is our cara fikir Now, bila fikir semua benda ni, dia akan memang akan nampak besar, tetapi hakikatnya dia bukanlah jam terus kepada satu fasa yang begitu. Dia akan berfasa. Hakikat kita diciptakan pun Allah cerita ataupun Nabi SAW cerita dalam hadis macam penciptaan kita ni berfasa kan. 40 hari macam mana, 40 hari macam mana, 40 hari macam mana kalau hadis yang dalam janin tu kan. Or even kalau kita tengok dakwah Nabi Muhammad SAW, from day one cerita-ceritanya besar, which is satu dunia. Tapi dia bermula dengan fasa Mekah, fasa Madinah, expand ke lalu satu semenanjung Arab, sampai ke Rom Parsi, sampai 2/3 dunia. So jangan risau, jangan bila tengah yang besar tu, that's the maknanya macam mana? Sepatutnya dia jadi kita punya, setengah orang kata true north ataupun kita punya kompas lah. Dan kita amat optimis maknanya Nabi SAW dalam perang Khandaq tu pun macam dia dah terbayang Rom Parsi ke apa lah. Maknanya even though kita masih struggle di fasa awal, kita keep on optimis ke situ Tapi cara kerjanya memang berfasa. So dia jadi macam fasanya apa dan sebagainya, itu antum punya discussion lah. Contohnya okey, fasa ni apa lahirnya first batch of pendakwah dan lepas tu membesarkan sistem, whatever it is yang strategic, that's how we goes Right, so jangan dan plus sebab sebelum ni Ana share dengan MyLM lah, MYLM tu. Bila cakap nanti bukan sekadar kita nak kata satu sekolah, tapi semua sekolah dikombak semuanya, semua dah risau lah.
Banyak kerja kita kan. So itu kita kena retune Kita bukan nak buat banyak kerja. Kita nak capai banyak benda. Boleh bezakan tak? Bila kita kata kita nak capai banyak benda dan kita realise banyak benda yang nak dicapai itu perlu ramai orang, hence sebab tu kita meramaikan orang. Bukan kita menambah kerja dan pikul atas bahu yang sama. Kawan-kawan ni jugalah, tambahan ni korang-korang jugalah. Maknanya that's not sustainable. Nabi pun membina para sahabat dan mengembangkan para sahabat dan sebagainya sebelum makin besar kerja. So that's cara kita fikirlah. Sebab tu dia jadi macam bagaimana orang kata apa kalau from operasi, kalau pergi operasi tu trendingkan di media benda ni cool untuk berdakwah apa semua, itu jadi satu peranan yang penting dalam zaman sekarang lah, men-trigger minat-minat supaya lagi ramai orang yang come on board. So hence sebab tu dalam projek-projek macam mana pun yang macam ni, media come into place amat kritikal dalam trendingkan benda tu supaya ramai orang berminat ya. Sebab kita bukan nak tambah kerja pikul orang sama tambah kerja, that's not sustainable, dan Nabi pun tak buat seorang-seorang begitu kan. Right. Now, of course always bila kita cakap macam ni, dalam sirah Nabi pun begitu sallallahu alaihi wasallam, the first step is always the hardest lah, yang kata. And so of course at the same time as-sabiqun al-awwalun tu pahalanya pun paling banyak lah insya-Allah. Dia yang trendsetter paling awal. Hopefully apa saja yang dia cetuskan lepas tu pahalanya akan bersambung, dan hopefully kita will puas hati kat hujung nanti dengan bila kita tengok wah saham kita berpanjangan dan banyak insya-Allah. Right, so dia ada dua benda tu lah, become the trendsetter dan build something yang sustainable. Sustainable tu maksudnya okay, kalau anda relate anda punya zaman student dulu kita orang agak tertipu dengan kehebatan diri masa tu. Kita masa anda di unit 10 okay, anda sebenarnya batch yang asalnya pergi intake untuk fly ke overseas, tapi tiba-tiba gawat satu batch tu tak dapat fly. So kita orang satu batch tu pergi ke IPTS, ada unit 10 ni anda pergi unit 10. So dia tiba-tiba ada influx of orang macam tu tau di unit 10. So tiba-tiba unit 10 punya gerakan tu dia melonjak tiba-tiba, sebab ni semua batch orang yang memang patut pergi overseas kan. Lepas tu bila kita orang grad je, dakwah unit 10 menjunam gila lah, reset to zero lah basically begitu kan. Bila orang batch junior datang, tak ada apa-apa kat sini ke. Datuk ketertibuannya macam mana tau, kata itulah dulu hebat sebab kita orang hebat. Bila orang hebat ada memang hebat lah. However lepas tu baru realise kehebatan Nabi SAW dan para sahabat bukan menyebabkan bila dia mati dan wafat dakwah tu jatuh, betul tak? Kehebatan dia menyebabkan dakwah tu akan continue rise up lepas kita tak ada. Meaning apa? Siapa yang faham kerja ni apa, dia akan sediakan pelapis dia untuk reach another high, another level. Kalau kita shock buat kerja, lepas tu bila kita tak ada dia menjunam, then we are not doing something that is correct lah. Maknanya kita tak faham kita nak buat apa. Maknanya kerjanya nafas yang pendek. So sebab tu from the beginning, macam bila kita nak structure tu, macam mana nak become sustainable lah, macam mana kita nak create structure, siapa yang join kat sini dia faham nak buat apa, dia boleh continue develop further, etc. Dan kerja itulah yang maknanya pahalanya insyaAllah cukup besar. So towards the end, harapnya semua ada mindset yang makin, kalau sebelum ni kecil dia jadi makin besar. Orang kata apa, if you do not create history, you are history lah kan. Dan from my personal standpoint, insyaAllah I believe in all of you. Anda percaya kepada semua. Dan more important, siapalah saya kok Dr. Safwan ni percaya buat apa kan. Allah telah memilih antum untuk berada di sini di masa ini, right? So bila Allah sendiri yang letak kat situ, dalam vision ini di-share kepada antum, maknanya tugas ini memang ditakdirkan untuk antum lah. So if kau nak kata apa, janganlah kita jadi orang yang tak confident dengan diri sendiri sedangkan Allah yang dah bagi benda tu maknanya have some of us mungkin orang kata apa, diamond in the rough kan, contohnya maknanya kita sendiri tak realise potensi yang ada yang tersimpan so hopefully kita willing to gilap dan polish supaya potensi itu terkeluar insya-Allah. At the end of the day, hopefully kita kata seperti para sahabat ketika itu bila mendapat dengan cabaran yang besar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. So cukuplah Allah sebagai backing kita, dan Allah yang memberi tugas kita ni insya-Allah Allah akan bantu.
Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.